Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zone Inspire. Okey, hari ini sebagaimana yang telah kita janjikan, kami akan membawa topik jalan baik-baik. Okey, sebelum kita mulakan kita punya sesi pada malam ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih kepada Tini kerana menonton. Ina, waalaikumsalam wassalam. Assalamualaikum. Okey. Abang Ahmad, terima kasih. Kita membawa tajuk malam ini, kita bawa tajuk Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Malam ini kita bawa tajuk Jalan Baik-Baik. Macam mana yang kita paparkan dekat dalam page kita tadi, jalan baik-baik ni biasa orang tua lah kan, orang tua yang cakap, ataupun kita cakap dengan kawan-kawan kita, cakap dengan adik-beradik kita kan. Kalau nak pergi mana-mana, contohnya kalau datang rumah kita, lepas tu dia nak balik kan, kita akan cakap dia, jalan baik-baik, ataupun hati-hati jalan tu. Jangan bawa laju-laju kan. Itu antara perkara, itu antara kata-kata yang kita akan maklumkan, akan beritahu dia. Sebab apa? Sebab apa? Perjalanan ada pelbagai keadaan. Sama ada keadaan itu kita jangka atau kita tak jangka. Kan? Betul kan? Betul. Betul kan? Kadang-kadang perkara tu adalah rutin, adalah biasa, so kita jalan seperti biasa. Tapi kadang-kadang ada perkara tu bukanlah perkara yang rutin kita buat. Kita hanya mendengar-dengar khabar, tapi kita melalui saja jalan tersebut. Dan kita tak pasti apa yang menunggu kita di sana. Jadi kita kena hati-hati. Waalaikumsalam Mita. Baik-baik jalan tu, jangan seronok sangat. Ya, ini tengah berseronok ni. Okey. Pertama, kita jalan-jalan ni kan. Kenapa orang cakap jalan baik-baik? Bukan jalan baik ya. Bukan, dia jalan baik-baik. Sebab apa? Sebab kalau orang tu kata jalan baik, dia sekali je baik. Tapi kalau jalan baik-baik, dia banyak kali kena baik. Dia berganda. Dia banyak baik itu. Dia tak adalah cakap jalan baik. Tak ada cakap banyak macam tu kan. Tapi dia cakap jalan baik-baik. Maksudnya berganda baik itu. Jangan laju-laju. Maksudnya perlahan-lahan. Hati-hati. Bukan setakat hati je. Sebab kita tahu kalau kita ikut hati, mati. Kalau kita hati-hati, maksudnya berganda. Kita menggunakan hati kita tu untuk mempertimbangkan apa yang sewajarnya kita buat. Kan? Lebih kurang macam itulah. Okey. Keadaan-keadaan itu, pesanan-pesanan itu sebelum kita melalui satu perjalanan. Tapi apa-apa pun, dalam kita memulakan perjalanan, mahu tak mahu kita mesti ada tujuan. Kan? Kita mesti ada tujuan. Mestilah kita ada tujuan. Tujuan kita nak pergi kerja. Tujuan kita nak pergi bercuti, tujuan kita nak pergi ambil anak sekolah, tujuan kita nak pergi pasar, tujuan kita nak pergi belajar, tujuan kita nak pergi rumah jiran, tujuan kita nak balik kampung. Jadi kita mesti ada tujuan. Kebiasaannya dalam perjalanan kita mesti ada tujuan. Begitu juga dengan hidup. Mari kita kembali kepada hidup. Mari kita kembali refleks kepada hidup kita.
Bermakna dalam hidup kita pun kita mesti kena ada tujuan. Drive elok-elok, jangan menonggeng masa drive. Itu kalau menonggeng, itu namanya menunggang motor. Dia kalau menonggeng, jarang orang bawa kereta ni menonggeng kita. Jarang kita orang bawa kereta menonggeng. Tak. Apa cakap macam tu? Okey. Menonggeng tu biasanya bawa motor tau. Itu yang istilah-istilah dia orang ni. Apa istilah yang angkat tayar kat depan? Lepas tu ada angkat tayar kat belakang. Adalah istilah-istilah dia. Tak ingatlah istilah-istilah dia. Okey, tak apa. Okey. Apa-apa pun, itu contoh betul. Apa pun, dalam perjalanan kita kena ada tujuan. Macam tu juga dengan hidup kita. Itu ada orang yang cakap bahawa hidup ini satu perjalanan. Hidup ini satu perjalanan, kan? Kita nak pergi mana? Kita ada tujuan. Tetapi ada tak ketikanya kita tak ada tujuan? Ada tak? Ada tak? Ada. Ada saatnya ada tak ada tujuan. Contoh. Macam baru-baru ni, perkongsian daripada rakan Inspire, sahabat Inspire kami, Faid. Dia kata, ada kadang-kadang dia pergi bercuti, dia pergi ni tak boleh, pergi ni tak boleh. Jom lah kita pergi je lah bercuti. Lepas tu pergi je bercuti. Tak tahu nak pergi mana. Dah masuk kereta baru rancang. Okey, kita pergi sini, kita pergi sini, kita pergi sini, kita pergi sini. Ina betul, Wikang. Wikang tu angkat tayar belakang ke angkat tayar depan? Hebat Ina ni. Ina biasa buat kerja-kerja ni. Wikang angkat tayar belakang kot. Wipan angkat tayar depan. Okey, semalam mencedok rakit. Okey. Willy, Wikang. Ni biar betul. Okey. Mungkin Willy ya. Wikang tak pernah dengar. Wikang macam pernah dengar. Okey tak apa. Macam Faik kata, dia kadang-kadang pergi cuti, dia pasal dia banyak tempat dia tak boleh pergi bercuti, so dia kata okey, jom lah masuk kereta, kita masuk kereta, lepas tu kita pergi merancang. Merancang nak pergi mana? Okey. Merancang juga. Sekali ada tujuan juga. Okey, Willy tayar depan. Okey, good. Itu. Maksudnya, kita masih lagi ada tujuan. Kita masih lagi ada tujuan. Wikang tayar belakang. Betul lah. Cuma Willy tu patut Wipan tayar depan, Wikang tayar belakang. Okey, tak apa. Okey, itu adalah budak yang dalam kategori rempitan. Merempit. Tujuan dia adalah untuk merempit. Dan menunjukkan kepakarannya, kehebatannya, tahap ketahanannya, skillnya. Dalam bawa motor, kan? Bawa motor kapcai mereka tu. Itu. Tujuannya begitu. Alangkah kembali pula dalam topik kita. Pertama, kebiasaannya kita ada tujuan kalau dalam perjalanan. Yang kedua, kita tak ada tujuan, tapi dalam perjalanan kita merangka tujuan. Okey. Yang ketiga, kadang-kala kita memang tak ada tujuan langsung. Banyak kes kan? Contoh kalau stres. Ita tanya soalan yang senang nak jawab, boleh tak? Baik, Profesor. Baik, Profesor Ujang. Okey. Contohnya kalau stres, banyak kes. Kalau kita tengok drama-drama kan, banyak kes. Dia stres je, dia bawa je kereta dia pergi, dia drive, dia bawa je motor dia, paling-paling kat KL dia bawa motor dia. Akhir sekali, dia target juga, dia naik kat Bukit Ampang tu. Contoh kalau kat KL kan, macam cerita Awi kan, Awi dengan Era Fazira tu kan, yang tragedi Oktober lah.
Kan? Dia lepak kat situ. Kalau dia stres, inilah tempat saya kalau saya tertekan contoh. Okey. Ada juga yang memandu dan memandu, memandu dan memandu, memandu dan memandu tanpa ada tujuan. Tujuan dia adalah apa? Adalah nak seperti nak lari daripada masalah tu. Lari, lari sejauh mana yang boleh. Lari sejauh mana yang boleh. Lari, 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 lari. Duduk kat mana boleh nak duduk. Duduk kat hotel ke, duduk kat rumah kawan ke, tompang ke sekejap. Dan akhir sekali dia akan patah balik ke rumah dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak hilangkan stres. Dan destinasi dia di mana? Destinasi dia akhir sekali dia akan pulang ke rumah dia. Kemana saja kita pergi, kita pergi bercuti ke, kita pergi kerja ke, kita pergi mana-mana ke, akhir sekali destinasi kita adalah balik ke rumah. Balik semula ke rumah. Jom kita fikir, kenapa boleh jadi macam tu? Memanglah dah rumah kita kan. Dah rumah kita, memanglah kita balik ke rumah. Takkan nak balik ke rumah jiran kot. Kan? Takkan nak balik kampung kot. Mana boleh, mestilah balik rumah kita kan. Dan memang kita memang kerja dekat situ kan. Syida. Me too, Syida. Susah kalau orang putih tengok ni. Okey. Perkara ni yang kita nak, yang Alang nak cerita ni adalah, ada tak yang tak balik ke kubur terus? Ada, Syida. Ada. Macam kes kan? Itu memang sesuai cerita ni. Kalau macam tak balik dan ke kubur terus tu memang sesuai untuk Syida. Sebab Syida adalah perunding insurans. Betul kan Syida? Jadi kita kena bersiap sedia. Kan? Okey. Kalau kita refleks pada hidup, pertama, hidup kita perlu ada tujuan. Macam mana yang kita pergi-pergi tu kan? Perlu ada tujuan. Dalam kita mencapai tujuan, macam-macam yang kita akan tempuh. Ada senang, ada susah, ada yang kita susah yang boleh kita kontrol, susah yang kita boleh kawal, ada susah yang kita tak boleh kawal. Ada susah yang akhir sekali kita berserah, ada susah yang kita bertahan, ada susah yang kita melawan. Ada senang yang sangat kita banggakan, ada senang yang kita perlu berkongsi. Ada senang yang berpada-pada. Dalam kita mencapai tujuan itu. Ada senang, ada susah. Begitulah soal hidup kita ni. Dalam kita mencapai tujuan hidup kita ni, ada senang dan ada susah. Kalau kita bercita-cita tinggi, kita tak nak duduk dalam zon selesa, kita nak memecahkan zon selesa kita, kita pecahkan ruyung supaya kita dapat sagunya, kita boleh capai. InsyaAllah kita boleh capai. Tapi kita akan menghadap kesusahan demi kesusahan. Tapi kesusahan yang kita cipta, sebenarnya kesusahan itu adalah kesusahan yang kita cipta agar kita tidak berada dalam zon selesa. Untuk kita menjadi lebih baik. Tujuan. Kalau tujuan kita adalah mudah, kita boleh je duduk dalam zon selesa. Tak payah mana-manalah, duduk kat rumah. Lepas tu kau pergi je kedai kat luar tu. Kat luar tu adalah 2-3 langkah. Pergi je lah. Office kau pun dekat je. Kan? Tak sampai 5 minit. Kau pergi je lah. Itu je lah. Hidupnya mudah. Tak payah fikir susah-susah. Sebab kalau fikir susah-susah pun, akhirnya kita nak bawa ke mana pun duit-duit ni.
Apa yang kita ada je lah kan. Apa yang kita ada je lah. Bagus begitu. Bagus. Sebab kita tidak memberatkan apa yang sewajarnya. Tapi bagus juga kalau kita memberatkan. Supaya jika bertambah rezeki yang ada, lagi banyak kita boleh berkongsi kepada sesiapa yang memerlukan. Itu lagi bagus kan? Kalau kita tengok ada satu cerita Alan teringat kalau bila sentuh bab ini, ada satu cerita. Cerita ni seorang pedagang yang hebat pada zaman Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni adalah golongan Sufi. Ada juga maklumkan bahawa dia adalah wali ya. Namanya adalah Syaqiq, tak salah halang namanya adalah Syaqiq. Syaqiq ni dia adalah, maaf kalau tak betul. Alan tak ingat. So, Alan pernah membaca dia satu ketika dulu. Tapi cerita dia begini, okey. Anggaplah nama dia ada Syaqiq. Syaqiq ni adalah seorang pedagang dan dia selalu singgah ke rumah Ibrahim bin Adham ni. Dia macam guru dia lah. Dia minta nasihat, dia minta pandangan. Lepas tu Syaqiq ni, satu kali Syaqiq ni nak menghala ke negeri Syam. Lepas tu, hari tu Syaqiq akan pergi selepas Syaqiq duduk semalam di rumah Ibrahim bin Adham. Lepas tu dia pergi. Tak lama tu dia balik ke rumah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kata, cepatnya kau sampai negeri Syam. Kan? Lepas tu dia kata, aku sebenarnya tak sampai pun lagi negeri Syam. Tapi aku dapat satu ilham yang Allah bagi pada aku tentang kehidupan. Lepas tu Ibrahim bin Adham kata, okay, please story. Kan, macam tu. Dia kata, masa aku dalam perjalanan, aku berehat di sebuah rumah usang. Dan saat itu, aku mendengar kicau burung. Selepas tu, aku pergi menghala ke suara itu. Suara kicau burung yang sangat bising. Dia masa tu dia tengah berehat. Lepas tu dia nampak ada seekor burung di celah-celah kayu di rumah usang itu. Seperti macam nak makan. Lepas tu dia kata, kenapa burung ni tak terbang? Kau kira cari makan kan? Kenapa kau tak terbang? Lepas tu, dia tengok betul-betul rupa-rupanya kepak burung itu telah rosak. Telah patah, telah cacat. Lepas tu dia perhatikan juga betul-betul rupa-rupanya burung tu buta. Padanlah dia tidak terbang. Dia buta, lepas tu kepak dia cacat. Lepas tu, tapi macam mana burung ni macam gemuk je? Pelik kan? Macam mana burung ni boleh gemuk Sebab dia cacat, dia buta, dia macam mana nak cari makan? Dah lah tempat yang dia duduk ni adalah tempat yang tak adalah banyak laluan burung. Burung macam banyak terbang ke ala-ala sana, bukan belah-belah sini. Lepas tu dia kata, macam mana burung ni boleh gemuk? Macam mana burung ni boleh sihat? Yelah, walaupun kepak dia cacat dan juga mata dia buta. Walaupun dia OKU, BKU, burung kurang upaya. Walaupun dia BKU, tapi dia okey. Dia macam sihat. Kan? Lepas tu Syaqiq ni tunggu. Lama dia tunggu. Lama. Menjelang petang. Dia dengar macam bunyi ada kepak. Oh, okey, ada seekor burung datang. Dan dia nampak burung tu masuk dalam rumah, pergi ke sarang dan bagi burung yang sedang berkicau tu makan ulat. Tok dia rasa dapat idea. Ini adalah ilham yang Allah bagi. Maksudnya, setiap makhluk akan ada rezekinya.
Sama ada kau berjalan ataupun kau duduk. Lalu Syakib pun ting terfikir, kalau aku jadi macam burung yang buta ni bagus juga kan. Duduk, aku dapat juga rezeki. Tu yang Syakib balik dan pergi ke Ibrahim Adham. Diceritakanlah cerita ini kepada Ibrahim bin Adham. Lepas tu Ibrahim kata, Alhamdulillah. Bagus ilham yang engkau dapat ni. Bagus. Sungguh Allah bagi ilham yang bagus. Setiap makhluk Allah memang dah tentukan rezekinya. Allah dah tetapkan rezekinya. Waima ulat dalam batu pun akan ada rezekinya. Allah dah tetapkan. Lepas tu Syakib kata, betul lah. Aku pun memang fikir macam tu pun. Tu sebablah aku rasa aku tak nak dah berdagang lah. Aku nak duduk, aku nak beribadat. InsyaAllah aku akan dapat rezeki yang telah Allah setkan untuk aku, yang telah Allah takdirkan untuk aku. Ibrahim bin Adham diam. Jadi tak lama tu Ibrahim bin Adham bercakap apa? Ibrahim bin Adham bercakap, begini sahabat, bagus kalau engkau nak jadi seperti burung buta yang kepaknya cacat. Bagus. Tetapi alangkah lebih bagus kalau kau jadi burung yang terbang memenuhkan tembolokmu dan mencari lagi lebihan dan kau berkongsi dengan makhluk yang lain. Kau berkongsi dengan kawan kau, berkongsi dengan orang yang memerlukan. Macam burung tadi. Alangkah malangnya kalau kau hanya melihat pada burung yang cacat sahaja, tetapi kau tidak melihat ilham yang Allah sedang bagi pada kau melalui burung yang membantu kawannya tadi. Maka Syakib pun ting. Maka Syakib pun terfikir, betul juga kan? Betul juga. Maksudnya, dia kena jadi orang yang bermanfaat. Maksudnya begitu. Dia kena ada tujuan hidup dia. Walaupun hidup dia ni payah, dalam bisnes dia macam-macam, jatuh dah bangun. Tapi dia kena keluar juga. Dan dia keluar itu, semestinya Allah juga akan takdirkan rezekinya. Dan saat Allah mentakdirkan rezekinya, insya-Allah ada rezeki yang lebih. Dan insya-Allah dia boleh berkongsi dengan orang lain yang memerlukan. Itu saat kita bercerita tentang, bila kita bercerita tentang tujuan. Kita bercerita tentang hidup. Sama ada tujuan hidup kita ni nak duduk-duduk macam tu aja, atau tujuan kita tu untuk menjadi orang yang bermanfaat begitu. Tapi satu perkara juga kita kena ingat. Macam mana yang Alan cerita tadi, awal-awal tadi. Kita pergi ke mana pun, akhir sekali kita akan balik semula. Di mana kita bermula? Okeylah. Sebagaimana yang kita maklumkan, di mana kita mula, dia cakap saya bermula daripada mak ayah saya kan. Lepas tu saya membesar dan begitu. Okey. Dan akhirnya begitu. Hakikatnya dalam hidup kita ni, kalau nak ikutkan daripada sudut kehidupan kita ini, asalnya kita adalah daripada tanah, kan? Dan destinasi terakhir kita adalah tanah jua. Di mana saja destinasi kita pergi, apa saja tujuan hidup kita yang kita ciptakan, di akhir sekali adalah kita akan kembali ke tanah jua. Waalaikumsalam Yus.
Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya sebaik-baiknya kita baiki tujuan hidup. Jika tujuan hidup kita tu ada begitu saja. Jika tujuan kita tu, hidup kita tu untuk kita saja. Jika tujuan kita tu untuk diri kita sendiri. Jika tujuan kita itu tak sebesar mana. Bagus kalau kita baiki tujuan hidup kita. Supaya bila sampai kita di destinasi yang sebenarnya, keadaan kita, nilai kita adalah lebih baik. Macam mana yang pernah dalam story dulu kan, tentang Hamka. Bila kita meninggal, kita akan tinggalkan satu perkara. Kita dah tak hidup dah, tapi ada satu perkara yang hidup, iaitu nama kita. Nama kita ni akan berada di muka bumi ni bergantung kepada sejauh mana kita beri manfaat kepada orang lain. Kalau manfaat kita besar, nama kita akan lama diingati dan kadang-kadang usia nama kita melebihi daripada usia hidup kita. Jadi, pastikan tujuan hidup kita tu adalah tujuan hidup yang baik. Begitu. Bukan tujuan hidup yang sudah tentulah ala yakin yang berada di sini, yang berada di luar, of course tujuan hidupnya adalah baik. Tujuan hidupnya adalah bagus. Susah kita nak mencari tujuan hidup yang tidak bagus. Kalau kita tengok dalam Google pun, kalau kita search perkara yang baik pun, lebih banyak daripada perkara buruk. Cuba, lebih banyak daripada perkara buruk. Menjadi baik lebih banyak daripada menjadi jahat. Sebab apa? Sebab baik sebenarnya mendominasi dunia ini. Jadi nak tak nak, kita kena jadi baik. Sebab yang dominan di muka bumi ini adalah baik. Dan yang dominan di akhirat nanti juga adalah perkara baik. Itu yang dipilih. Kan? Bagus kalau kita tu itu ada satu ungkapan berkata apa? Siapa yang ingat mati, dia akan hidup. Siapa yang ingat hidup, dia akan mati. Siapa yang ingat mati, dia akan hidup. Siapa yang ingat hidup, dia akan mati. Jadi kita hati-hati kan? Jadi kita sama-sama hatilah. Sama-sama kita hati-hati. Apa yang kita boleh buat. Kalau tujuan hidup kita adalah tujuan yang macam Alan kata tadi, kita pergi ke satu destinasi tanpa kita rasa kita tak tahu nak pergi mana. Perkara yang akan berlaku adalah pembaziran. Bazir masa, bazir tenaga, bazir duit, yalah, nak isi minyak, bagai-bagai, kan? Itu kalau kita tak ada tujuan, kita akan membazir. Macam tu juga dengan hidup. Kalau kita tak ada tujuan hidup, membazir hidup kita ni. Membazir, sia-sia sebab kita tak ada tujuan hidup. Itu yang macam Ita semalam cerita kan, dalam tajuk cerita-cerita kan. Dia cerita tentang apa? Dia ada cakap tentang kalau hidup sekadar hidup. Itu Hamka berkata kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan juga bekerja. Apa beza kita dengan babi dengan kera? Kita manusia, okey? Dia tu binatang, okey? Itu beza dia lah. Tapi beza yang paling utama adalah kita ada tujuan. Kita ada matlamatnya, kita ada misinya, kita ada visinya. Kita ada tanggungjawab. Besar tanggungjawab kita, kan? Walaupun kita rasa, alah, saya ni tak bekerja, suri rumah. Besar tanggungjawab suri rumah tu, besar. Mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak,
Menjadikan anak-anak itu sebagai anak yang soleh, soleha, anak yang bagus, anak yang mendengar kata, anak yang berbakti kepada ibu orang tua, anak yang bakti kepada masyarakat besar. Itu ada ungkapan cakap apa juga? Kalau nak anak kamu bagus, pilihlah isteri yang bagus. Sehat Bella, selamat datang. Ini lagi seorang ni, Bella. Bella, happy Deepavali Bella. Seorang otai kita. Ala rasa tahun 2000, Bella kan? Tahun 2000, alam sehat Bella Ada Bella sehat tahun 2000. Ini adalah antara otai-otai kita di Yayasan Salam Malaysia. Terima kasih Bella. Okey. Itu. Tentang tujuan hidup. Tentang destinasi. Tentang apa yang kita nak buat. Kita kena tahu tujuan hidup kita. Kita kena tahu apa yang kita perlu buat untuk capai ke tujuan hidup kita tu. Dan kita kena tahu bagaimana kita nak capai apa yang kita rancang itu. Itu yang beza kita dengan babi dengan kera tu. Itu beza kita. Itu beza kita. Kalau kita ada tujuan, memang kita macam tu lah. Tak best kan? Tak best. Bagus Bella. Terima kasih ya Bella. Okey. Itu perkara yang pertama dalam soal kita merangka satu perjalanan. Kita mesti ada tujuan dan pasti kita akan balik semula ke destinasi. Okey. Yang pertama. Yang kedua. Dalam kita memulakan perjalanan. Contoh kita memandu. Dalam kita memulakan perjalanan. Kita kena pastikan, bagus kita kena pastikan fizikal kita bagus. Kita tak letih, kita tak mengantuk, badan kita ni fit untuk memandu, lagi-lagi pemanduan jarak jauh. Kalau setakat pergi kedai sebelah rumah tu tak ada masalah. Kita kena pastikan perkara itu. Yang pertama, maksudnya persediaan kita. Yang tadi, yang tujuan itu adalah kemahuan kita. Yang tadi, yang tujuan itu adalah kemahuan kita. Kita mahu begitu. Sekarang ni bercerita tentang kemampuan kita pula. Tentang kemampuan kita pula. Kalau kita jalan jauh, pastikan juga, sama ada jalan jauh atau jalan dekat menggunakan kenderaan, pastikan juga kenderaan kita tu okey. Kenderaan kita tu bagus. Kenderaan tu kita fit. Dia memang fix untuk pergi ke tempat tu. Okey. Enjin dia okey. Kita servis okey. Keadaan dalam dia pun okey. Tak adalah keadaan dalam tu macam hutan simpan. Perjalanan kita selesa. Bau pun okey. Keadaan okey. Enjin, wiper kita, tak adalah wiper kita tu kering. Kalau tiba hujan kita boleh dengan elok, dengan cantiknya. Pandangan kita di depan tak diganggu oleh hujan yang lebat sebab wiper kita bagus. Itu kemampuan. Keadaan kita, keadaan kenderaan kita. Kalau keadaan kita tidak bagus, macam mana perjalanan kita? Kalau keadaan kenderaan kita tak bagus, macam mana perjalanan kita? Susah kan? Kita mungkin akan menghadapi masalah. Kalau badan kita letih, tiba-tiba kita tertidur. Masalah. Kalau kita memandu tiba-tiba minyak habis. Sebab kita tak tengok pun minyak. Memandu, enjin kita tiba problem. Sebab kita tak pernah servis. Dah lama tak servis. Problem. Reflect kepada kehidupan. Reflect kepada kehidupan kita.
Apa persediaan kita dalam hidup? Ina, betul lah. Ina pernah rasa wiper tercabut masa tengah on the way balik kampung dan hujan lebat. Nangis betul, betul. Nangis. Tak boleh nak buat apa. Hujan lebat pula tu kan. Alang pernah kereta Alang, masa tu kereta Wira. Yalah, dia pun agaknya dah letih lah. Perjalanan dia masa tu dah 300,000 lebih kilometer. Dia pun agaknya dah letih kan. Saat dia minta rehat. Setiap kali, ya kita faham keadaan KL, jam, Selangor jam, menghala ke KL, jam. Setiap kali berhenti masa jam, setiap kali itu dia enjin mati. Setiap kali dia berhenti, setiap kali itu enjin dia mati. Masa tu peluh tak boleh nak cakap apa. Astagfirullahaladzim. Orang belakang horn. Setiap kali berhenti orang belakang horn. Tak boleh. Start, jalan, lepas tu berhenti. Start, jalan, lepas tu berhenti balik. Orang belakang tak berhenti horn. Keadaan kereta tak bagus. Keadaan kereta tak bagus. Tak cukup. Macam tu juga kita dalam hidup. Okey. Alah nak cerita tentang satu pengalaman. Kita orang baru-baru ni. Dekat menghala, masa kami pergi ke pos Lenjang, Kuala Lipis. Kami naik 4x4. Ada kan berapa sekarang yang masih inspire saya. Sedar yang saya. Syabas. Terima kasih Bella. Bella pun orang kuat. Bella sekarang aktif di mana Bella? Bella seorang yang baru, untuk pengetahuan semua, mungkin cerita sikit Bella. Bella ada seorang sukarelawan Salam yang menjaga ibunya yang sakit. Dan harap Ibu Bella dalam keadaan baik juga sekarang Bella ya. Dan Bella akan menyiapkan segala keperluan ibunya. Dan Bella pergi kerja dan balik dan bersama dengan ibunya semula. Itu. Okey, tahniah Bella, bagus, anak yang baik. Okey, Alan cerita di pos Lenjang di pos Lenjang. Kita orang pergi dengan 3 4x4. 3 4x4 dan perjalanan pergi tak ada masalah sangat. Masa keluar, masa masuk ke off-road, maksudnya jalan tanah merah, keadaan kering dan tidak ada masalah sangat. Salah satu 4x4 kami, tayar dia tak berapa nak grip. Dia hampir botak. Tapi kalau dalam keadaan kering, menghala ke pos Lenjang tu tak ada masalah. Okey. Terus. Daripada Lipis, daripada jalan luar masuk ke dalam 2 jam tu okey. Settle. Balik. Bila balik, kami perlu menuruni bukit. Allah. Okey, dah meninggal. Okey, Bella. So, now Bella tinggal seorang ataupun Bella sudah berkahwin, Bella? Harap Bella baiklah dalam keadaan ini kan. Yang ngalang maklum memang Bella menjaga ibu Bella. Dan mesti ibu Bella pun bangga punya anak seperti Bella kan. Tahniah Bella. Takziah juga dan maaf, maklumat tentang perkara ini kami tak tahu. Okey. Bila kami, sambung balik cerita bila kami menuruni bukit dan hujan, baru lepas hujan lebat, tayar tak grip. Kereta meluncur tanpa boleh dikawal.
Alhamdulillah, Andy masa tu jadi driver. Andy dapat mengawal pergerakan dengan baik. Beberapa kali kereta kami tersasar dan berpusing. Beberapa kali. Bagusnya juga, sweeper, orang panggil sweeper kan, sweeper. Leader kat depan, sweeper kat belakang kan. Dia boleh bagi guide. Okey, contoh dia bagi guide kan. Okey, sekarang bertenang kita guna apa? Kita guna walkie-talkie Kita guna walkie-talkie. Okey, sekarang contoh dia bagi guide Okey, sekarang Abang Andy angkat handbrake perlahan-lahan. Okey, Abang Andy pulas steering ke sebelah kanan. Perlahan-lahan. Okey, sekarang sebelah kiri. Masa tu menuruni bukit. Dan kereta sedang meluncur tanpa boleh dikawal. Dan paling mengerikan, masa tu kami astagfirullahalazim. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. So, menuruni bukit. Dan ada je kereta yang dah terbabas pun kat sebelah. Tup, ada satu ketika, bila kami melepasi satu selekor, satu ketika tengah menurun, tiba-tiba ada jentolak pula yang duduk, yang berada di jalan tu, makan jalan tu 3/4 jalan. Dia duduk di 3/4 jalan. Kami hanya ada 1/4 je ni. Kalau, jika silap hari bulan, kereta yang sedang meluncur ni, kalau kita pulas sikit, sama ada dia akan masuk ke sebelah sini dan dia akan terbalik, ataupun dia akan langgar jentolak. Jentolak tu masa tu tengah buat jalan ke, tengah besarkan jalan ke. Tiba-tiba je ada, apa nama kenderaan tu, Kimatsu, benda entah. Jentolak tu. Masa tu, kita orang diam, tak terkata, istighfar, mengucap, janganlah kau langgar jentolak ni Andy, janganlah kita langgar jentolak ni Andy. Oh, yang kat belakang pun dah senyap sunyi. Perhati, kita meluncur. Silap bulan, tergolek kat sebelah sini. Dia ada macam cerun kat sebelah sini. Cerun. Silap bulan, kita akan melanggar je jentolak. Alhamdulillah. Lepas. Kami perhatikan je jentolak tu kat tepi. Lepas. Allahu Akbar. Masa tu Allah tak tahu nak cakap apalah. Dalam hati, kenapalah bawa 4x4 ni? Kenapa? Tapi Alhamdulillah, segalanya boleh dikawal dengan baik. Okey. Dan okey. Walaupun kita tak cukup nafas. Kawan kita yang kat belakang kereta tu pun tak cukup nafas tengok kita. Apatah lagi kita yang duduk kat dalam kereta tu. Apatah lagi driver kita ni. Kawan kita ni yang sedang handle keadaan kereta tu. Jalan berlumpur, jalan becak dan juga licin, tayar tak boleh grip dan meluncur. Tahniah Bella dah kahwin, tak jemput pun. Aizam, selamat menonton. Okey. Dalam keadaan ini, mari kita reflect pada kehidupan. Tadi Yalan cakap, persediaan. Kalau kenderaan kita bagus, insya-Allah perjalanan kita akan bagus. Kalau kita bagus, insya-Allah perjalanan kita bagus. Macam mana dengan kehidupan pula? Dalam kehidupan pula, kalau kita nak jadi bagus dalam serba-serbi, untuk kita jadi kompeten, untuk kita okey dalam semua situasi, untuk kita boleh masuk dalam semua tempat, untuk kita boleh suit dalam banyak keadaan. Nak tak nak, yang pertama kalau diri kita kena ada ilmu lah. Kan? Macam tadi. Dah lama. Dah ada anak dah Bella? Okey. Pertama, kita ada ilmu. Ya?
Kenapa kita perlu ada ilmu? Sebab ilmu ini ialah bab kata kalau kita tengok logo-logo sekolah kan, ilmu penyuluh hidup, ilmu pelita hidup, ilmu ilmu amal, lebih kurang macam tu lah kan, sejahtera. Macam tu. Ilmu. Kalau kita kalau dilihat pun dalam penyampaian wahyu Allah kepada Nabi Muhammad pun, yang pertama adalah berkisar pada ilmu. Iqra, kan? Maksudnya ilmu. Bacalah, ilmu. Pertama. Dengan ilmu, dia akan buatkan kita ada kemahiran, kepakaran, dia termasuk situlah. Contoh kalau driver yang bawa 4x4 kami yang meluncur laju tanpa boleh dikawal itu tak ada kemahiran, tak ada kekuatan nak handle kenderaan tu, tak ada ilmu tentang kenderaan tu, apa nak jadi pada kami? Apa nak jadi? Mati kata. Tak adalah mati kata. Mati dalam iman. Tak cukup persediaan. Waalaikumsalam, Safi Zainal. Macam kenal. Alhamdulillah, syukur. Okey. Okey Bella, tak apa. Banyak masa lagi Bella. Okey, insya-Allah doakan Bella dengan dengan Diva Bali yang baru saja baru yang hari ini ke Diva Bali? Semalam. Ada rezeki untuk Bella ya. Okey. Kalau tanpa ilmu, kalau tanpa kemahiran, bagaimana kita nak melepasi keadaan tersebut? Macam tu juga dalam kehidupan. Itu cerita bab satu jalan je. Apatah lagi cerita bab kehidupan kita yang macam-macam jalan. Macam-macam cabaran. Macam-macam perkara. Kalau nampak kat sini ada kawan Alang Al-Mahdi Hussein. Abang Mahdi, kaunselor. Lagi tahu, Al-Mahdi seorang kaunselor. Macam-macam cara, macam-macam pancaroba, macam-macam gaya. Nak tak nak, kita kena ada ilmu. Ini bukan saja ilmu daripada sudut akademik tau. Ilmu daripada sudut kehidupan. Kalau kita seorang mak, kita kena ada ilmu sebagai seorang mak. Tak kisahlah ilmu kita tu ilmu secara formal ataupun ilmu tak formal. Tak kisahlah kita pergi kursus ke ibu bapaan ataupun tidak. Ataupun kita sekadar mendengar petua-petua orang tua dan menjadi ibu yang baik. Tak apa. Kalau kita seorang guru, bukan setakat ilmu yang kita perlu ajar kepada anak murid saja. Tapi mestilah kita belajar tentang ilmu komunikasi. Macam mana nak tarik hati budak-budak ni? Kan? Ilmu psikologi sikit. Ilmu reverse psikologi sikit. Belum lagi sekarang, ilmu online. Nak mengajar through internet. Mati kan macam-macam. Tapi hakikatnya taklah mati. Mati bila kita rasa macam sesak nafas dan akhir sekali kita mati, tak apalah, kita berusaha. InsyaAllah baik akhirnya. Bagus cikgu. Benar kan? Ada satu kali kan, masa first COVID kan, masa dekat sekolah mana? Alan tak ingat, dekat sekolah mana? Kelantan kot Ada cikgu tu kan sedang menyusun atur kelas. Dan tup-tup cikgu tu jatuh daripada bangunan dan meninggal. Besar jasa cikgu tu. Kan, cikgu. Macam-macam. Kita jadi sesiapa pun, kita kena ada ilmu.
kita jadi pemandu teksi pun, kita ada ilmu. Ilmu komunikasi yang bagus, ilmu tarik pelanggan. Kan? Kita juga kena belajar ilmu internet sekarang ni. Kan? Ilmu untuk kita mengembangkan hidup kita, untuk kita mengembangkan kerjaya kita, bagai-bagai. Macam-macam. Ya? Ilmu. Selain daripada itu, bukan setakat IQ tau. Hidup kita ni bukan setakat IQ. Hidup kita ni kena ada EQ juga. Kita kena bermain juga dengan emosi ni. Kita ada unsur-unsur sosial juga yang berkaitan dengan manusia. Sebab kita ni manusia. Link kita pun dengan manusia. Link kita pun dengan manusia. Bella cerita, berharap sebab bersaya ingin buat sesuatu kepada warga emas sebab kita sedang dalam ke arah aging society. Saya sibuk betul dengan kerja sekarang. Okay, good. Ini contoh yang Bella buat sekarang. Buat sesuatu yang baik. Buat sesuatu yang memberi impact kepada komuniti. Ya, negara kita memang hampir ke negara tua ya. Dikatakan dalam kajian pada tahun 2030, negara kita menjadi negara tua. Nanti Google tahu. Apa maksud negara tua? Okey, nanti kita sorry Okey. Bagus Bella. Contoh. Alang kembali kepada cerita-cerita yang jalan Dalam kita memandu, kita bukan setakat perlu ada ilmu jalan raya. Kita juga perlu ada akhlak. Mandu elok-elok, mandu baik-baik, jalan baik-baik, jalan hati-hati, itu sebenarnya akhlak. Sebab kita memandu bukan kita seorang saja. Kita memandu ni melibatkan orang lain pun sama. Ada kan kadang-kadang ada kes kita marah-marah orang. Orang pula tiba pula dah jalan elok-elok, tiba pula ada pula yang potong secara membabis butas. Apa tak kita terperanjat? Terperanjat tu yang kita marah tu. Dah marah kita melompat pula kita pula melatah. Dah melatah pula macam-macam bahasa kita keluarkan. Cuba kita kalau jadi macam tu, kita berlatih supaya kita tak buat macam tu. Supaya kita tak menyumpah lah cakap kan. Tak maki-maki. Cuba. Boleh tak? Cuba kita berlatih. Boleh tak? Kalau kita rasa macam nak marah je, nak keluarkan je bahasa-bahasa yang seangkatan dengannya, bahasa-bahasa yang tak bagus, bahasa-bahasa yang kan kita pun ada nak cakap pun tak sampai hati. Ya, ada apa saudara? Anak saudara Alang sedang menjenguk ikut pintu. Keadaan begitu, cuba kita berlatih. Cuba kita tanamkan rasa macam bertenang, bersabar. Boleh tak? Boleh tak? Ada yang tak boleh kot. Tapi boleh kot. Mesti boleh kan? Kalau kita balik, practice make perfect. Mesti boleh punya lah. Kan? Sebab, kalau kita marah-marah, sebenarnya kan, kalau kita marah-marah orang, hati kita yang sakit. Orang tu dia suka je. Dia suka ya, potong sana, potong sini, potong sana. Cilok sana, cilok sini. Buat orang terperanjat. Kadang-kadang sengaja bunyikan horn. Kan? Lepas tu orang tu lepas je. Kita ni. Yang sakit hati ni. Bagi lampu tinggi. Sakit hati. Contoh. Dia begini tau. Kalau kita marah pada orang, memanglah orang tu buat silap. Memanglah. Kadang-kadang dia memang jenis suka buat silap. Dia memang jenis suka macam tu. Dia memang jenis suka buat orang terperanjat. Memang ada jenis dia. Memang suka. Dia memang suka potong kiri.
Memang suka langgar lampu isyarat. Memang suka. Allahu Akbar. Kita sabar kita sabar. Kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita ni. Sebab apa? Satu, kalau benda tu ada dalam hati kita, kita tak luahkan, benda tu still lagi dalam hati kita. Tapi kalau benda tu kita luahkan, kita kutuk, kita maki, kita marah, kita sakit hati, kita luahkan, macam-macam kita cakap. Apa yang ada dalam hati kita tu, terluah itu, dia akan dengar dekat telinga. Bila dia dengar dekat telinga, masuk balik ke hati. Jadi, hati kita ni macam-macam. Pertama, kita sakit hati tadi. Kedua, dia tahu, dia menguatkan lagi fakta yang memang orang tu memang tak betul tu kat hati. Yang bersarang dalam hati tu siapa? Yang bersarang, yang penat, yang sakit, itu siapa? Kita. Kita tak kenal pun orang tu. Orang tu pun suka je. Brand H yang selalu macam tu. H. Apa pula jenis brand ni? Ina, brand H tu apa? Haha. Huhu. Okay. Kawal. Itu orang kata, perkara di luar kita tak boleh kawal. Dan jangan jadikan perkara di luar tu mempengaruhi apa yang ada dalam hati kita. Yang kita boleh kawal adalah diri kita, adalah hati kita. Kita kawal, kita bertenang. Lagi malang lagi kalau kita tengah mengutuk, memaki, menghamun, ada anak-anak kecil bersama dengan kita. Tak bagus kan? Tak bagus. Walaupun orang lain tak berakhlak, kita tetap kena berakhlak. Nanti anak-anak kecil tu cakap, wah bagusnya, nak jadi macam kakak tu lah. Nak jadi macam abang tu lah. Kan? Sabar. Kan? Macam tu. Okey. Selain daripada itu, selain daripada dalam cerita pasal perjalanan tadi, selain daripada kita ada ilmu, selain daripada kita ada akhlak, kita juga kena ada kekuatan, kita juga kena macam belajar untuk mengukuhkan spiritual kita. Sebelum kita bergerak, kita baca doa, kan? Macam tadi, kalau jadi apa-apa, astagfirullah. Ikutlah, kan? Dia terpulang kembali kepada agama masing-masing, kan? Kalau macam perspektif Islam, macam tu lah, mengucaplah, istighfarlah, berdoa. Janganlah yakin semua agama ada doanya. Itu sendiri. Okey. Ya. Itu dalam perjalanan hidup kita. Selain daripada kita ada tujuan, mahu tak mahu, kita kena ada persediaan. Yang mana persediaan kita ni lah yang menjadikan sama ada kita mampu ataupun tidak mampu. Okey? Kita kena tahu macam dalam cerita tadi yang bab maki hamun tadi, kan? Kalau kita dari pihak yang salah, dari pihak yang tidak berakhlak, jom kita sama-sama baiki diri kita. Sebab dalam muka bumi ni, dalam kita berjalan ni, dalam kita membuat perjalanan kita ni, menjayakan perjalanan kita ni, kita bukan seorang diri. Kita bukan seorang diri. Ada orang lain lagi bersama dengan kita. Maksudnya dalam hidup kita ni, kita bukan seorang diri. Kita tak boleh pentingkan diri. Kalau kita pentingkan diri, kita suka apa yang kita nak buat, kita buat je. Kalau kita nak laju, kita laju je. Kalau kita nak potong ikut suka kita potong je. Kalau kita nak langgar lampu isyarat, kita langgar je. Sama ada orang yang terkejut ke, ada orang yang terbabas ke, ada orang yang tiba-tiba dilanggar oleh kita ke, sama ada itu. Kita tak kisah kalau kita tak ada akhlak. Tapi kalau kita ada akhlak, kita akan kisah. Jangan pentingkan diri sendiri.
Dalam hidup ni kita macam tu. Dunia ni bukan kita yang punya pun. Dunia ni ramai orang yang punya. Jadi kita sama-sama hidup dengan dunia ni dengan keadaan yang baik. Ya. Selain daripada itu, dalam kita memandu. Dalam kita memandu. 99.99999% kita pandang ke hadapan. Kan? Susahlah, Alang tak pernah jumpa orang mandu pandang ke belakang. Lain kalau dia ada challenge dia lain tu, atau ada challenge lain. Kalau dia memandu mesti pandang ke hadapan. Yang buat statistik 9999 tu sebenarnya sengaja Alang cakap. Alang tak rujuk pun mana-mana statistik. Alang tak rujuk tapi Alang yakin itulah. Sesekali je sebenarnya kita pandang tepi. Sesekali je kita pandang cermin belakang. Sesekali je kita pandang cermin sisi. Selebihnya memang kita pandang ke depan. Apa kalau kita reflect dalam kehidupan? Dalam hidup, maksudnya begitu kan? Dalam hidup, memang kita kena fokus ke hadapan. Kita ada fokus, kita ada impian kita ada cita-cita kita. Kita kena fokus. Kita kena fokus. Itu sebablah ada setengah-setengah orang untuk dia jadi fokus, dia kena ada mission dia. Dia kena ada vision board dia. Vision board dia. Macam mana yang kita maklum dulu dalam slot, dalam topik merancang, Faid cerita tentang vision board. Kalau macam dia, setiap 5 tahun dia buat vision board. Vision board dia. Ada cita-cita dia sepanjang 5 tahun yang nak kena capai. Macam kita juga. Kan? Selagi kita hidup kan, kita kena ada vision kita. Macam Alang, contohnya, untuk slot live malam ni, banyak kali Alang membayangkan Alang bercakap begini. Banyak kali berangan. Berangan cakap macam ni. Duduk seorang tu cakap lah. Kalau duduk ramai-ramai cakap karang, macam tak best pula kan. Duduk seorang cakap begini. Kan? Walaupun Alang tahu, perkara itu tak jadi lagi, tapi kita sedang membayangkan perkara itu berlaku. Fokus dengan apa yang kita nak buat. Dan Alang pernah attend satu kursus, presenter tu minta kita tulis 101 impian speaker tu. 101 impian hidup. Tulis apa sahaja. Itu maksudnya fokus. Macam mana kita memandu, kita fokus ke depan. Macam tu jugalah dalam hidup kita fokus ke depan. Apa kita nak buat? Apa kita nak jadi? Waalaikumsalam Linda. Lambat Linda. Tunggu tak ketuk-ketuk pintu. Masuklah Linda. Masuk. Okey. Gitu Selain daripada itu, macam Alang cakap tadi juga, dalam kita fokus ke depan, of course, kita akan pandang cermin sisi untuk kita berhati-hati. Kan? Untuk kita berhati-hati. Dalam kita pandang cermin sisi untuk kita berhati-hati, macam tu juga dengan kehidupan. Dengan hidup kita. Kita ada orang kiri kanan kot. Kadang-kadang ada orang tegur kita. Kadang-kadang ada orang kritik kita. Kadang-kadang bos marah kita. Kadang-kadang ahli-ahli keluarga kita yang tak puas hati dengan kita. Meski kita sedang fokus di depan. Ingatkan Alang juga, dan juga bersama dengan kawan-kawan sekarang ni yang sedang melihat, kita juga kena alert dengan persekitaran yang kita ada. Kita kena alert. Kita jangan macam shock sendiri nak buat apa yang kita suka. Walaupun kita memang kena fokus ke depan. Kita dalam hidup bukan saja kiri kanan, timur barat, barat daya, timur laut, tenggara, atas.
Kalau kita memandu kan, tiba-tiba kita nak mandu ni, kita mandu ni, tiba-tiba ada dahan pokok nak tumbang. Adakah kita akan terus memandu? Adakah kita akan terus memandu? Tak. Alamak, tak tahu kalau ada orang yang terus memandu. Tak. Pokok tu, dahan tu nak tumbang. Kalau kita lalu, apa kerja kita nak lalu? Mati kot. Kau tak mati, kau patah tengkuk. Kita akan elak kan? Perkara tu kita akan elak kan? Kan? Kita akan elak. Sebab apa kita elak? Sebab itu akan memusnahkan hidup kita. Macam tu jugalah dengan hidup. Ada orang yang akan menegur kita. Ada orang yang akan mengkritik kita. Selagi kita ambil kritikan dan teguran itu secara positif, perkara positiflah yang akan berlaku dalam hidup kita. Selagi itu. Kalau kita lihat segala teguran, waimah, makian, waimah. Kalau betul kita salah, kalau betul kita salah, waimah. Kalau kita tak ambil pusing perkara itu, kalau kita tak ambil pusing perkara tersebut, kita sebenarnya sedang menghala ke depan, tapi ke depan yang sangat bahaya. So kita hati-hati. Faid tu, Bella tegur tu Faid. Otai tengah tegur tu. Okey. Selain daripada itu, dalam kita mandu, kita pandang cermin belakang. Sorry kepada yang memandu motor, Alan tak pernah mandu motor dan Alan tak pandai mandu motor. Alan cerita pasal mandu kereta je ni. Sorry tau. Okey. Kepada yang tak boleh memandu, tapi kalau tengok orang sebelah memandu, keadaan-keadaan begitu pun kita perasan kan. Pandang cermin belakang. Maksudnya apa? Dalam kita pandang ke depan, dalam kita pandang sisi, apatah lagi segala teguran dan sebagainya. Malah orang-orang yang menyokong kita kena hargai. Kita perasan betul, kita kena perasan. Orang yang membangunkan kita siapa? Orang yang membantu kita bangun itu siapa? Orang-orang yang berjasakan kita itu siapa? Bukan Alan jatuh motor kat Kemboja. Itu cerita. Tapi tu bukan Alan bawa Fatih, bukan Alan bawa. Fatih adalah lecturer dan juga penyelia college. Second College Universiti Malaya. Fatih bersama-sama dengan tim Salam bersama dengan Alan sekali kita ke Kemboja. Ramai yang jatuh motor Fatih. Ramai yang jatuh motor sebab jalan licin. Jalan licin. Lepas tu kita tak nak orang lelaki bawa, kita nak orang perempuan juga bawa. Dan orang perempuan bawa, tak boleh nak kontrol. Tergolek dok. Nasib tak masuk dalam sawah. Fobia mungkin. Tak. Semalam memang tak pandai bawa motor pun. Okey. Kita cerita. Apa yang Alan cerita tadi? Itulah si Fatih. Okey. Cermin pandang belakang. Kita tengok cermin pandang belakang. Selain daripada kita pandang depan, sesekali kita kena pandang belakang. Apa maksud dia? Ini perkara biasa. Dalam kita merangka, merancana, merancang, menerobos kejayaan demi kejayaan, merancang, melalui perjalanan hidup kita, perkara yang kita tinggalkan ke belakang, jangan lupa jika perkara tersebut ada pengajarannya. Sebab apa? Sebab ia akan menjadi panduan. Sebab apa? Sebab ia akan menjadi sempadan. Untuk kita jadi lebih baik. Tapi jangan sesekali kita terlalu sangat pandang belakang. Apa jadi dengan kita yang sedang memandu? Apa jadi dengan kita yang sedang memandu? Tu je.
Masing-masing dah jawab kan? Kita akan terbabas. Kita tak akan capai pun apa yang kita nak. Tak akan capai apa yang kita nak. Sebab apa? Sebab kita asyik mengingat perkara-perkara yang silam, yang merosakkan, yang membuat kita rasa hina, membuat kita rasa malu, membuat kita rasa jatuh, membuat kita rasa terkorban, membuat kita rasa seperti dikambing hitamkan, membuat kita rasa macam tak berguna, membuat kita rasa macam-macam. Perkara begitu, kalau kita berfikir lama, kita akan terbabas. Kita tak akan capai apa-apa. Percayalah, kita tak akan capai apa-apa. Bangun. Pandang ke depan dan lihat jika ada pengajaran. Ambil pengajaran tersebut, jadikan dia sempadan. Ingat dalam perjalanan, kita tak boleh syok sendiri. Kita tetap perlu berakhlak. Itu kita. Okey. Selain daripada itu, dalam perjalanan kita juga, selain daripada itu, kita mesti selalu bagi signal kan? Kalau kita tukar laluan, kita sentiasa bagi signal. Kalau kita nak tukar laluan. Tapi ada juga yang kita perasan, orang tu kan bagi signal, punya lama bagi signal. Tak masuk. Lepas tu kalau kita potong dia, kita tengok, dia selamba je pandu. Dia terlupa dia bagi signal. Kita pun dah confused. Ni aku nak potong ke tak nak potong? Aku nak potong ke tak nak potong? Confused. Kadang itu terlupa. Kan? Nak cakap apa lagi? Jangan lupa kita bagi signal. Macam tu juga dengan kehidupan. Betul Bella. Kesilapan itu merupakan pengalaman penting dan jangan berulang. Sebab itu kita perlu pandang ke belakang. Betul. Ambil pengajaran. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni bukan hidup seorang-seorang. Lagi-lagi kalau kawasan tu memang kawasan jam. Memang kawasan jam. Bagi signal. Nak tukar laluan, kita bagi signal. Orang tak tahu. Kalau kita tak bagi signal, orang kat belakang. Kalau perasaan kita lah, orang nak masuk, nak ambil lane kat depan kita, depan kita ni, dan orang tu tak bagi signal. Apa perasaan kita? Macam tu juga perasaan orang lain. Bagi signal. Respect. Kita kena hormat. Kalau orang tu tak bagi pun tak apalah, kita bagilah signal. Mungkin sebab orang tu sebenarnya dia dah penat sangat bagi laluan ke orang. Itu sebablah kali ni aku tak nak bagi laluan. Mungkin. Bagi je signal. Respect. Macam tu juga dengan hidup. Kalau kita nak buat sesuatu, kita bagi isyarat jika kita nak laksanakan sebarang pembaharuan. Kita nak buat perubahan. Yang mana pembaharuan dan perubahan ini melibatkan orang lain juga. Kita tak boleh buat je sendiri. Dah sekali. Okey, korang ikut je. Contoh kalau kita ni bos kan. Contoh kalau kita kena ketua kan. Tanpa bincang, tanpa apa-apa, memandangkan aku ni bijak, memandangkan aku ni hebat, memandang aku ni tak ada hijab. Jadi, korang kena follow. Aduh, tak boleh macam tu. Orang lain tak nampak hijab tu. Orang lain terhijab. Yang tak nampak, yang memang tak ada hijab tu, kena story, kena bincang. Kena bagi sign. Cara sendiri tu macam, walaupun kita ni bijak, walaupun kita tahu tindakan kita ni bagus, walaupun kita tahu apa yang kita buat ni macam, memang inilah yang sepatutnya kau buat. Kau tak pandai, kau kena follow. Tapi, kalau dalam kerja berpasukan, nak tak nak, kita kena maklumkan, kita kena bincang, kita kena maklumkan. Macam tu juga kalau dalam pemanduan, kita kena bagi signal. Dah 1 jam suku. Okey, Alam bagi satu lagi keadaan. Alam rasa ia akan menjadi terpaksa disambung. Okey, tentang traffic light. Okey. Siapa kat sini yang pernah langgar traffic light? Okey.
Harap-harap kat dalam ni tak ada polis. Alang pernah. Lagi-lagi kalau keadaan traffic light tu kita tengah malam, lepas tu tak ada kereta. Kan? Tengah malam, lepas tu tak ada kereta. Traffic light merah. Kiri kanan tak ada kereta. Lalu je lah. Tapi pernah satu kali tau. Pernah satu kali. Masa ni Alang balik dari Kuala Pilah. Alang balik daripada Kuala Pilah. Melepasi Bukit Putus. Masa tu jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Bukan 2 petang 2 pagi. Lepas kona tu. Melepasi Bukit Putus. Turun ke bawah. Alang rasa perjalanan mungkin makan masa 5 ke 10 minit akan jumpa satu traffic light. Akan jumpa satu traffic light. Alang bawa kereta bersama dengan seorang kawan daripada KBS. Bawa. Alang nampak, Alang menghampiri traffic light tu dan traffic light itu berwarna merah. Pukul 2 pagi kot. Pukul 2 pagi. Alang daripada jauh, Alang perhati keliling. Okey. Tak ada kenderaan. Alang boleh terus melanggar lampu isyarat dengan sopan. Alang aim macam tu Alang aim macam tu. Sopan sangatlah tu langgar lampu isyarat. Okey. Alang menghampiri lampu isyarat, lampu merah still lagi menyala. Alang hampiri lagi, semakin hampir. Tup Alang terus break. Alang terus break. Macam ni kereta. Sebab apa Alang break? Sedangkan pukul 2 pagi. Di kawasan pendalaman. Kenapa kau break? 2 pagi kot. Di traffic light itu, Alang nampak ada seorang Cina tua dengan motornya yang uzur, dengan berseluar pendek, dengan ber-t-shirt nipis, t-shirt pagoda putih. Dia boleh berhenti dekat traffic light yang tak ada kenderaan. Okey, agaknya ada orang kata agaknya hantu, tak tahu. Alang tengok kaki dia jejak ke bumi. Kaki dia jejak ke bumi kot. Jadi dia adalah manusia. Dia boleh berhenti dekat traffic light tu dalam keadaan berkabut, sejuk. Kenapa Alang berhenti? Alang malu kalau Alang langgar lampu isyarat tu. Sebab apa? Lelaki tua. Dengan kata lain, kita muda lagi. Okey, minta maaf lah kepada siapa yang tak setuju. Lelaki tua tu, yang naik motor tu, yang berseluar pendek tu, yang berbaju nipis tu, boleh berhenti di traffic light. Kita yang, muda sikit, dalam kereta, keadaan selamat, kita tak boleh berhenti. Kita kena berhenti. Masa tu Alang rasa, Alang memang kena berhenti sebab Alang kena respect apek ni. Malu.
kalau Allah langgar. Macam tu juga kita dalam hidup. Kan? Macam tu tidak kita dalam hidup. Alex, mana hantu pakai seluar pendek? Apek tu kan apek Cina, kakak. Kan? Hantu mana pakai seluar pendek? Betul juga kan, selain daripada terima kasih Alex ni memang dia adalah pemburu hantu So dia tahu dia tahu jenis-jenis hantu ni. Kan? So hantu tak pakai pendek Alex kata okey, ingat semua tu. Okey. Macam tu juga kita dalam hidup kita. Kan? Dalam hidup kita. Kalau surrounding kita adalah surrounding orang ikut peraturan, kalau surrounding kita adalah surrounding orang baik, kalau surrounding kita adalah surrounding orang yang positif, kita akan ikut baik, kita akan ikut positif, kita akan ikut berakhlak. Sebab apa? Bukan kita nak buat baik, bukan kita nak buat positif, bukan kita nak berakhlak, tapi kita malu untuk buat sebaliknya. Okey, yang ni cakap sebab dia buat yang ni kena ingat sentiasa jaga integriti. Betul, Cina berseluar pendek itu, di tengah pagi yang hening embun jantan sedang menitik itu, dia ada integriti. Dia ada integriti. Yang kita ni Astaghfirullahalazim. Betul. Kita kena ada surrounding yang bagus. Kalau surrounding kita tak bagus, kita kena cukup kena ada pendirian. Kalau tak, kita kena tukar surrounding. Kalau kita tak mampu. Kalau kita tak mampu, tukar surrounding. Sebab itu tak mampu mendidik diri kita, mendidik hati kita untuk jadi lebih baik. Kita ingat kita akhir sekali akan kembali kepadanya. Kita ingat biarlah tujuan kita adalah tujuan yang bagus. Supaya kita jadi bagus. Bukan sangat di mata manusia, tapi perlu bagus sangat di mata yang mencipta kita. Ya? 10.30, 10.25. Ada salah akan sambung lagi topik ni. Sebenarnya ada lagi banyak cerita. Tentang traffic light ni sebenarnya ada 2-3 isi lagi yang nak disentuh. Ada banyak lagi tentang perjalanan semua. Tapi Alan tak sanggup untuk meneruskan cerita malam ni. 1.30. Alan target 1 jam saja. Ini dah 1 jam setengah. InsyaAllah kita akan bersambung lagi. InsyaAllah kita akan bersambung lagi dengan topik jalan baik-baik ini. Alan harap dapat bersama dengan semua. Okey, kejap. Bella cakap, tak ada hantu yang saya takut kecuali hantu manusia yang lagi bahaya yang tak dapat kita tengok. Kan. Betul Bella. Manusia semua nampak macam bagus je. Tapi rupanya scam . Kan? Hati-hati, okey? Hati-hati dengan hantu manusia. Itu pesan Bella. Tak ada hantu yang saya takut kecuali hantu manusia. Betul Bella. Kan? Hati-hati semua. Okey. Kalau rasa cukup untuk sampai di sini, nanti kita akan sambung lagi dengan jalan baik-baik 2. Kita akan ambil topik perjalanan. Ingat, macam mana orang cakap orang tua, jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman. Dan Alang pernah kena scam. Betul. Sebab baik sangat orang yang scam Alang tu. Tu dia terpedaya dengan scammer. Tak apa, nanti Alang story perkara tersebut. Itu namanya buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Berpada-pada buat baik. Okey. Okey. Sampai situ saja dan Alang harap kita akan Alang dan juga semua dapat manfaatnya. Dan insya-Allah sama ada mungkin esok ataupun lusa kita akan berjumpa lagi dengan topik jalan baik-baik 2. Okey, jumpa lagi dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Jumpa lagi semua. Jumpa lagi di Zone Inspire. Bye-bye. Assalamualaikum.